Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah petang ini kita dapat bertemu sekali lagi untuk sekian kalinya lah, setiap 2 minggu saya dalam program Sembang Petang, dan dalam program Sembang Petang ni bersama dengan saya Suhail Muhammad Suhail bin Ahmad, dan dalam laman saya yang bernama Muhammad Suhail. Di sinilah tempat kita berbual. Saya berbual, ada masanya kita bual tentang bahasa, ada masanya kita bual tentang macam-macam tajuk di dalam Sembang Petang. Dan untuk petang ini, kita akan berbual dan bersembang dengan seorang tetamu yang kita undang, tetamu yang bagi saya istimewa lah, kerana beliau merupakan juara dalam pertandingan tilawah peringkat terbuka Asia di Thailand, dan tidak saya lengahkan masa untuk kita bincangkan tajuk cara membaca Al-Quran dengan betul. Bukan bermaksud kita baca selama ni salah, tapi bagaimana untuk kita perbaiki bacaan Al-Quran. Dan mungkin ada sebahagian kita yang mungkin masih mahu belajar, belum tahu untuk mengaji dan sebagainya. Kita boleh tanya apa saja soalan, nak kita bincangkan bersama dengan Ustaz Husaini. Dan bersama dengan kita, saya mempersilakan Ustaz Husaini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kita pada petang hari Sabtu. Terima kasihlah saya jemput. Jadi Ustaz macam mana? Banyak ke program? Sibuk ke? Dia nak kata program banyak tu tak banyak lah. Cuma yang banyak pun sekarang ni pun online lah sekarang kan. PKP sekarang. Okey lah, alhamdulillah lah. Tapi dalam sibuk-sibuk tu, terima kasih lah kerana melayan saya untuk kita sembang-sembang petang ni. Saya tak mampu nak mengecewakan Abang Suhail sebenarnya. Aduh, alhamdulillah, terima kasih banyak. Jadi untuk permulaan ni, mari kita berkenalan sikit lah. Mungkin ada di antara kita tak kenal lagi siapa Ustaz Husaini ni. Boleh kita berkenalan dulu. Okey, terima kasih Abang Suhail. Saya panggil Abang Suhail lah sebab kita dah biasa dengan panggilan tu kan. Okey, baik. Pertamanya alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wala tu'assir ya karim. Okey, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita hari ini untuk berkongsi sedikit apa yang ada pada diri saya ni. Tidaklah kata saya hebat, tidak, cuma kita berkongsi apa yang kita tahu, dan insya-Allah sedikit sebanyak yang nak memperkenalkan sedikit diri ya. Mungkin ada yang dah kenal, mungkin ada yang belum kenal. Ya, nama saya Muhammad Husaini bin Mahmur, ya, berasal daripada Senawang Negeri Sembilan, orang Nagori je lah. Dan alhamdulillah sudah berkahwin. Lepasan graduan di sarjana muda, degree di USIM, mengambil kos bahasa Arab dan komunikasi. Dan sedikit tentang pencapaian di dalam bidang Al-Quran. Alhamdulillah mewakili Negeri Sembilan dalam tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan pada tahun 2015, 2016, 2019 dan 2020, dan mendapat tempat ketiga pada tahun 2016 dan 2020. Itu sedikitlah kata kejayaan picisan sahajalah dalam bidang Al-Quran ni, untuk orang kata, dan masih lagi banyak untuk nak kena belajar lagi. Dan itulah serba sedikit je Bang Suhail. Dia kata diri. Okey, terima kasih banyak. Ya, kalau nak diikutkan dari segi yalah, banyak pencapaian tu tahniah, alhamdulillah. Maknanya kalau dari segi jangka masa daripada mula-mula belajar tilawah ni sampai kepada peringkat kebangsaan, antarabangsa dan sebagainya,
Berapa lama masa diperlukan? Dia sebenarnya dia adalah apa-apa yang kita belajar sebenarnya dia adalah proses. Dia merupakan satu proses yang makan masa, yang memerlukan makan usaha, memerlukan makan wang ringgit, memerlukan tenaga, dan kesemua aspek itu sangat diperlukan untuk kita dalam sesuatu bidang yang kita minat. Contohnya dalam bidang Al-Quran, dalam bidang tilawatul Quran, ya, saya berkecimpung dalam tilawah Al-Quran ini semenjak dari saya berumur 10 tahun lagi. 10 tahun lagi. Maknanya dah jam 4 lah. Ya. Oh, ya, awal ya. Dah jam 4 lagi ya. Dah jam 4 lagi dah masuk pertandingan tilawah. Itu secara yelah first time masuk tilawah dah jam 4. Tapi masa tu kalah lagi bang. Okey. Biasalah tu kan. Baru bermula. Kan? Mula-mula masuk kalah kan. Kemudian masuk lagi mewakili sekolah sekolah menengah, form 1, form 2, kemudian form 3 sampai form 5 lah. Maknanya mewakili peringkat sekolah tu untuk mewakili Negeri Sembilan, sekolah-sekolah tu dalam form 3 sampai form 5. Form 3 sampai form 5, tapi sagu hati je lah di peringkat kebangsaan. Dan seterusnya masuk pula ke peringkat dewasa. Masa tu alhamdulillah mewakili Negeri Sembilan buat kali pertamanya pada tahun 2015. Ya. So nak kata perjalanan dia tu sampailah 2020 ni kan, 2021 ni, nak kata perjalanan dia tu makan masa, makan tenaga, makan wang ringgit dan sebagainya. Jadi itu adalah benda yang kita minat. Ya. Makna kata nak cerita apa-apa tuan-tuan dan puan-puan, kalau minat kepada sesuatu, percaya kepada setiap proses yang kita alami. Dan kita percaya proses tu akan membuahkan hasil di masa yang akan datang. Tidak berlaku kepada kita, akan terjadi kepada anak-anak kita, insya-Allah. Itulah bang, serba sedikit tentang pencapaian, ya, saya punya penglibatan dalam bidang tilawah Al-Quran ni. Macam mana munculnya bibit-bibit minat kepada tilawah Al-Quran ni, membaca Al-Quran? Macam bibit-bibit cinta lah bang. Betul. Minat tu mungkin orang membaca Al-Quran sekadar bacaan harian kan. Tetapi bagi Ustaz Husaini, membaca tu dia menjadi satu minat. Minat, maknanya bila minat dia akan baca lebih lagi banding orang biasa. Baik bang, soalan tu baik tu. Sebab kita ni nak mengajak orang ramai ni supaya suka dengan Al-Quran kan. Saya ni memang mula-mula saya minat ni first saya belajar dengan pakcik saya. Belajar saya dengan pakcik saya dengar dia ajar saya, kata belajar sikit. Mula-mula mengaji biasa, kenal huruf dan sebagainya. Agaknya pakcik saya ni, nama beliau adalah Ustaz Ghazali bin Abdul Rahman. Ustaz Ghazali ni pakcik saya jugalah. Ya. Abang dia pun ada pernah wakil Negeri Sembilan juga. Jadi mungkin dia nampak bakat saya ke arah taranum tu. Jadi dia asah dari saya daripada kecil lagi. Jadi kita bila diasah dari kecil tu, itu sebab ada pepatah melentur buluh biar dari rebung je. Betul tak? Kan sebab dari rebung tu senang kita nak lentur. Kalau dah besar susah sikit lah kita nak lentur. Jadi daripada situ saya dah dipupuk, dah diasah untuk dalam bidang tilawah Al-Quran ni, ya. Jadi semakin lama minat tu makin mendalam. Minat tu makin lama makin mendalam, kita cari pula guru-guru yang lain. Kita tak boleh cukup dengan satu guru, tidak boleh. Mana kata kita nak tuntut ilmu tu kena banyak guru. Kena banyak guru. Jadi saya cari guru-guru yang orang kata yang memang dah diperakui dia punya kehebatan dia tu. Antara guru-guru yang saya pernah belajar lagi adalah Ustaz Amir Rahman Abbas. Ustaz Amir Rahman Abbas ni dia Johan Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa 2011. Kemudian belajar lagi dengan Dr. Anwar Hasin. Dr. Anwar Hasin ni beliau ni adalah seorang pensyarah di USIM. Dan beliau pun mewakili negeri Perak. Banyak tahun dah dia mewakili negeri Perak. Dan ramai lagi lah antara guru-guru yang saya pernah belajar lagi. Dan sekarang ni pun
nak kata apa kedudukan saya sekarang ni pun adalah disebabkan kesungguhan para guru saya melatih saya daripada kecil. Dan sekarang anak-anak muda yang minat nak belajar dengan Taranum, saya sangat suka. Sebab apa? Diorang punya semangat tu lain macam. Bila diorang semangat, saya lagi semangat. Ya. Itulah orang kata semangat Al-Quran yang kita nak bawa. Orang kata bukan sekadar mengaji biasa, tapi keseronokan yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Baik, Ustaz ni sebelum kita cerita pasal Taranum kita pergi go to the basic lah orang kata. Go to the basic. Basicnya adalah baca Al-Quran. Dalam cerita baca Al-Quran ni, mana datangnya ataupun sumber yang mengatakan kita diperintahkan baca Quran? Baik. Soalan dia tu kan. Bahaya tu soalan. Okey. Tapi tak apa, kita jawab. Saya jawab, saya tahulah bang kan. Sebab realitinya memang masyarakat mungkin ada yang memang tak tahu baca Quran sampai ke usia dah tua pun ada kan, dan kemudian timbul pula rasa malu nak belajar sebab dah tua. Tapi isu-isu ini mungkin kalau kita faham bahawa baca Quran itu ada perintahnya, memang diperintahkan kita baca Quran. Tak tahu mana sumbernya. Baik, sumber dia kalau kita tengok dalam surah tu surah Al-Muzammil ya ayyuhal muzammil qumil lail kan, katanya kalau wahai orang-orang yang berselimut, bangun kan, membesarkan aku. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam suratul Muzammil ya. Ada satu kisah di mana Nabi SAW ketika mana menerima wahyunya yang pertama ya, di Gua Hira pada ketika itu menerima wahyu terus daripada malaikat Jibril. Malaikat Jibril kata apa? Iqra. Iqra. Dia peluk Nabi, dia kata iqra, bacalah. Iqra itu turunnya ya, itu pun salah satu perintah untuk kita membaca Al-Quran. Nabi SAW jawab apa? Ma ana biqari. Aku tak pandai baca. Seperti mana yang kita semua sedia maklum. Nabi SAW seorang yang ummi, seorang yang buta huruf, tidak pandai membaca. Ya. Lalu malaikat Jibril pun suruh ikut sama-sama apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi nak katanya perintah yang Allah turunkan kepada Nabi SAW itu adalah untuk supaya umat Nabi SAW membaca Al-Quran. Walaupun tidak pandai, itulah disebabkan kena belajar. Kena belajar ya. Sebab tu Nabi SAW sabda kata apa? Orang yang ya khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu orang yang mengajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Kita ngajarlah mengikut apa kemampuan kita. Kita tahu kan banyak lagi cabang-cabang Al-Quran di dalam tu, tapi kita sekadar ajar mana yang kita tahu. Kalau tidak, ramai orang kata janganlah ajar yang bukan-bukan Al-Quran ni, takut salah lah apalah dan sebagainya kan. Ya, tapi sebenarnya Al-Quran itu kalau kita yakin sumber itu adalah betul dan kita target pun tidaklah terlampau tinggi, kita punya audience tidak. Kita nak mengajar makcik-makcik, anak-anak yang baru nak belajar, tak ada masalah benda tu. Takkan kita nak ajar anak-anak, okey, dalam-dalam kita nak masuk tak? Ya. Jangan kita nak ajar dalam-dalam, kita ajar yang basic saja. Dan daripada situ kita akan tahu, oh senang rupanya belajar Al-Quran ni. Senang nak belajar sebutan-sebutan huruf ni, makhraj huruf, tempat keluar huruf tu. Ya, mungkinlah kita belajar tu senang, tapi nak kata pergi dalam tu, itu dia ada peringkat-peringkatnya yang di atas pula. Jadi belajarlah sama-sama Al-Quran, jangan risau. Cikgu makan nasi, bukan makan orang kan. Ya, itulah bang, serba sedikit kita nak tahu pasal Quran, orang nak belajar Quran ni. Kalau kita menghimbau balik kan dari segi sejarah, macam cara pembelajaran Al-Quran dulu mengikut zaman Nabi kan, maknanya diperturunkan secara lisan, maknanya dengar, baca, dia dibaca, dengar, kemudian ulang, kemudian dihafal kan. Tidak bertulis lah, maknanya memang dengar betul-betul bacaan yang betul daripada Nabi. Ya.
Kemudian bila kita yang dah berada di zaman yang dah jauh dari Nabi, jadi kita hanya berdasarkan tulisan, maknanya Quran yang mungkin kita tak berguru seperti mana Ustaz ni bertuah dapat pakcik kan yang pandai, kemudian ada guru-guru yang lain yang dicarilah maknanya kan. Jadi sekarang ni adakah bacaan saya ni betul? Kata kita baca ikut yalah kita tak ada belajar secara mungkin makhrajnya apa tajwid dengan baik. Jadi bacaan kita ni sama ke seperti mana bacaan yang sepatutnya diperturunkan daripada Nabi, sahabat sampailah kepada kita. Baik. Soalan tu soalan kebat ni. Tinggi soalan ni. Baik. Untuk soalan tadi saya mungkin boleh ceritakan sedikit tentang sejarah penurunan Al-Quran sekadar apa yang saya tahulah. Ya. Kalau kita tengok zaman Al-Quran diturunkan itu secara langsung kepada Nabi SAW melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi SAW beliau akan menurunkan wahyu kepada sahabat-sahabat yang lain setelah ayat diperturunkan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ya. Dan ketika itu para ulama dah membahaskan tentang perkara ni. Dia kata apa? Al-Quran ini memang orang kata kesahihan Al-Quran pada zaman Nabi itu memang secara mutawatir, secara berturut, secara orang kata memang orang dia memang ahli. Ya. Tapi bila mana masuknya zaman Khilafah Ar-Rashidin, ya, pada ketika tu zaman Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, ketika itu berlaku perang Yamamah yang di mana mengorbankan ramai para hafiz Al-Quran ketika itu. Tak silap saya dalam 70 ke 70 lebih orang. Para hufaz yang syahid ketika mana perang Al-Yamamah. Jadi diberi cadangan oleh Mu'adz bin Jabal, tak silap saya. Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Sabit. Diberi cadangan oleh Zaid bin Sabit kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu naskah. Ya. Ini yang menariknya. Sebab apa? Ketika itu umat Islam dipandang tinggi disebabkan Al-Quran. Ya. Jadi mulanya Sayyidina Abu Bakar tak setuju. Lalu setelah dipujuk dia setujulah. Ya. Lalu dikumpulkan para hufaz ni, dikumpulkan, diketuai oleh Zaid bin Sabit. Dan mulalah mengumpul ayat-ayat Al-Quran yang pernah diturunkan, yang pernah diwahyukan oleh Nabi SAW, dan itu mengambil masa dalam setahun. Ya. Dan seterusnya sampailah zaman Sayyidina Uthman, dikumpulkan dalam satu mashaf yang kita pakai sekarang ni adalah mashaf Rasam Uthmani, kan? Rasmul Uthmani. Yang itu pada zaman Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar tak ada lagi baris atas, baris bawah, baris depan. Zaman Sayyidina Uthman baru diletakkan. Zaman Sayyidina Uthman dan di bawah-bawahnya, di hadapannya, baru dia ada baris-baris yang diletakkan di dalam ayat Al-Quran. Dan nak mengatakan adakah betul ke aku baca ni ayat Al-Quran ni? Salah, takut salah. Tidak, jangan risau. Sebab itulah Al-Quran itu dia bersifat qadim, bersifat lama. Dia bersifat lama, tidak dibaru-barukan. Dan itu yang alang-alang ni bang saya nak sebut sikit lah kan. Mungkin ada benda ni berlaku. Saya ada tengok ada rakan saya di Facebook ya. Ada tularlah beberapa ayat Al-Quran, ada ayat yang salah. Sekarang ni bukan nak kata apa, cetakan-cetakan ni yang berbahaya. Ya, ada cetakan-cetakan yang berbahaya yang ayatnya tu dia bukan ayat, betul, ayatnya salah. Ayatnya hilang berbanding dengan yang asal punya. Jadi cetakan tu sebenarnya kita kena jaga-jaga juga. Nak memilih Al-Quran ni. Jangan sampai kita tersalah. Sebab itulah jangan risaulah yang orang kata audience yang tengah melihat sekarang ni, kita belajar Al-Quran ini semuanya betul. Semuanya daripada Nabi SAW. Ya, kita tahu ada pelbagai wajah kaedah bacaan dia tu. Yang itu mungkin saya boleh terangkan sebentar lagi lah, kan?
Sebab orang kita ni dia tahu bacaan yang kita ni je. Bacaan yang kita tu maksudnya macam mana? Bacaan macam mana? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang melihat live ni, bacaan yang kita baca sekarang ni adalah daripada Imam Asim, perawinya adalah Hafs. Hafs an Asim. Itu dia. Hafs tu anak murid dia, perawi dia an Asim. Asim tu adalah Imam Asim. Itu adalah bacaan kita yang sekarang ni. Tanpa kita mengetahui, sebenarnya ada lagi 6 kaedah bacaan yang ada di luar sana. Bukan di Malaysia saja yang mempraktikkan bacaan Hafs an Asim, banyak lagi kaedah bacaan di luar negara sana. Contohnya, negara Morocco. Abang pernah pergi Morocco tak? Belum lagi. Belum lagi. Belum lagi. KP nanti suruh Abi mantap. Okey. Okey. So, Morocco ataupun Maghribi lah kan. Maghribi ni dia menggunakan kaedah bacaan Warsh. Ini Warsh lupa nama imam dia tu. Imam Nafi'. Warsh an-Nafi'. Ya, betul. Warsh an-Nafi'. Perawinya adalah Warsh dan imamnya adalah Nafi'. Itu kaedah bacaan dia yang lain pula. Sebagai contoh saya tunjuk. Kalau kita baca, contoh pergi pada azan lah, mudah sikit kan. Kalau kita azan macam mana? Hayya 'alas salah. Macam tu kan? Itu daripada Hafs an Asim, contoh. Itu Hafs an Asim. Tapi kalau Warsh an-Nafi', dia akan azan macam mana? Hayya 'alas salah. Kan? Dia pada lagu saja ke sebutan sekali berbeza? Sebutan saja. Dia ada beberapa kaedah dia lah ya. Contoh so dengan lam kan, solah kan. Lam itu perlu ditebalkan sebab dia berdekatan dengan huruf yang tebal di sebelahnya iaitu huruf sad. So la sola. Dia kena begitu. Itu kalau yang berlaku di bacaan untuk negara Maghribi yang mengamalkan bacaan Warsh ni. Kemudian contohnya lagi Imam Hamzah. Kan Imam Hamzah. Kita pergi sikitlah. Imam Hamzah dia ada bacaan yang terberhenti. Kan? Contohnya macam mana? Okey. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum. Dia berhenti situ tanpa mengambil nafas yang baru. Itu untuk Imam Hamzah pula. Makna nak kata ni bang, banyak kaedah-kaedah bacaan tu yang kata jangan diragui lah dia punya kesalahan yang kita baca. Yang pentingnya cari guru yang mutqin, yang betul-betul kita iktiraf bacaannya. Banyak dah sekarang ni bang. Kalau nak guru-guru kita ni yang Melayu pun ramai yang dah ambil sanad macam-macam lah sekarang ni. Perbezaan bacaan tu dia tak menjadi masalah lah. Maknanya sejarah tu memang adalah perkembangan tu terjadi di negara yang berbeza, bunyinya berbeza. Ya, betul bang. Sebab apa? Ada satu kisah ni di mana Saidina Umar pada ketika itu, tak silap saya, jadi imam. Kemudian dia baca lain bacaannya tu. Sahabat pada ketika tu jadi makmum. Dia dengar. Bila selesai solat dia kata, salah kau baca ni. Nabi tak baca macam ni. Kan? Kemudian dia kata, aku dengar Nabi ada baca macam ni. Jadi lalu apa jawab Nabi SAW? Semuanya boleh. Apa yang keluar dari mulut aku, semua boleh. Sebab itulah, itu yang kita panggil dia sebagai qiraat. Qiraat, ya. Bacaan lah. Maknanya qiraat ni bacaan Bacaan dia banyak bacaan dia kan. Yang biasa yang kita tahu tu 7 kan. 7 itu maknanya yang sekarang kita bincangkan ini dipanggil tarannum ya. Bukan, ini qiraat. Qiraat lain ya. Okey. Sebab abang dah masuk yang tu. Abang dah masuk yang kaedah bacaan adakah betul ataupun tidak kita dengar. Jadi saya kaitkan dia dengan pelbagai bacaan ni. Okey, baru bacaan ni, belum cerita tarannum lah. Ni bacaan. Tarannum tak sentuh lagi.
Okey. Ini baru qiraat lah, maksud dia nak supaya kita faham. Cuma kat Malaysia ni dia tak famous lah yang qiraat ni. Orang kata kalau nak baca qiraat boleh, cuma jadi imam tu kena bagi tahu makmum. Hari ni saya baca qiraat Warsh. Kalau tidak kalau tidak kena serang bang. Betul. Nanti kita dengar yang saya pernah dengar imam baca yang wadduha tu. Tu pun ada. Iya kan? Itu pun daripada Warsh. Jadi bila kalau kita yang tak biasa kita dengar, kita kata salah ni bacaannya. Itu sebab kena cakap bang. Sebab Malaysia dia tak familiar lagi dengan benda ni, yang qiraat ni. Jadi bila jadi imam dia cakap ini saya akan membaca dengan menggunakan qiraat Warsh. So cakap lah. At least kena cakap. Kalau tak cakap takut jadi fitnah, tu je. Betul. Sedangkan ilmu tu ada, cuma orang tak maklum. Kebanyakan kita masyarakat tak tahu. Betul. Dia punya kecenderungan orang nak belajar tu tak ramai bang. Betul Ya. Okay, kalau kita nak pergi kepada zero, orang yang nak belajar mengaji Quran. Jadi cara yang betul, dia ada step by step tak? Maknanya mana yang kena belajar dulu? Boleh tak tiba-tiba je dia terus nak pergi kepada taranum ataupun qiraat? Macam mana? Baik. Okey, untuk soalan macam tu kan, seseorang itu perlulah melihat dari segi hukum tajwidnya dulu. Maksudnya kita nak belajar Al-Quran, kita kena tahu bacaan secara bertajwid dahulu. Ya. Sebab itulah banyak kita kena hadir dalam kelas-kelas Al-Quran. Taranum ni dia satu another level. Itu selepas kita dah mahir membaca Al-Quran dengan baik, jadi kita pergi pula kepada taranum, qiraat dan sebagainya. But first thing first, kita kena memperbetulkan bacaan Al-Quran kita terlebih dahulu. Baru kita boleh pergi kepada benda yang lebih atas. Ya. Jadi kita tengok pula. Nak belajar Al-Quran secara bertajwid ni kena cari guru yang mahir ataupun guru yang boleh mengajar kita. Contoh, tak payah cari yang tinggi-tinggi sangat pun tak apa, ya. Contoh ayah kita boleh mengaji dengan okey. Okey, tak adalah bagus lah. Okey, panjang pendek dia boleh bezakan, runah tak runah dia boleh bezakan. Belajar dengan ayah kita, ya. Jadikan itu proses untuk kita belajar terlebih dahulu. Kenal huruf. Apa huruf alif, ba, ta, sa sampai huruf ya. Kemudian dia ada peringkat-peringkat dia yang seterusnya. Kita kena tahu mana hukum panjang pendek dia. Sebab apa bang? Orang kita ni, dia ada dua kelemahan. Dua kesalahan umum yang selalu buat ketika mana mengaji Al-Quran. Kawan ni dia dah Al-Quran dah. Tapi dia selalu terlepas pandang dua perkara ni. Apa yang pertama? Yang pertamanya adalah hukum mat. Selalu terlepas pandang. Hukum mat ni ada benda yang perlu kita perhatikan, kita kena faham yang dimaksudkan dengan mat. MAD, mat. Apakah yang dimaksudkan dengan mat? Yang secara logiknya yang kita boleh faham, dia mesti lebih daripada satu harakat. Maknanya kena panjang. 2, 4 atau 6. Tak boleh tak panjang. Kena panjang. Itu basic untuk mat. Ya. Tetapi yang ini yang orang kita selalu lemah di sini. Ya, kadang-kadang saya pun kadang-kadang terlepas pandang juga. Contoh, mat asli. Mat asli ni panjang dia 2 harakat. Tetapi kita kadang-kadang terlajak 3, terlajak 4. Kan? Contohlah. Qul ya ayyuhal kafirun. Kan? Qul ya ayyuha. Itu majais munfasil. Paling kurang 4 atau 5 harakat boleh pergi situ. Nah, tapi ada juga orang kita yang baca Qul ya ayyuhal kafirun, 2 harakat je. Boleh tak? Itu pun boleh juga. Sebab dia ada dalam tulisan Imam Al-Jazari. Dia banyak, panjanglah ceritanya. Jadi untuk mat jaiz sahaja boleh 2 harakat. Untuk mat wajib, contoh
was-sama'i kan, was-sama'i dzatil buruj, was-sama'i dzatil buruj, was-sama' panjang 4 harakat. Tak bolehlah kita baca 2 kan, was-sama'i dzatil buruj, tak boleh. Yang itu yang berlaku kadang-kadang dekat kita punya orang awam sekarang ni lah. Ataupun man asli dia baca panjang. Contoh, alladzina kafaru, alladzina kafar. Zi tu 2 harakat. Kadang-kadang baca panjang. Alladzina kafaru, kurang tepat. Itu benda-benda careless yang perlu kita perhatikan. Ya, itu yang pertamalah, hukum mat. Yang keduanya, kesalahan biasa yang selalu kita buat adalah pada hukum gunnah. Apa-apa saja gunnah pun, dia apa-apa saja gunnah kena panjang 2 harakat. Tak kira lah wajibul gunnah ke, ikhfa hakiki ke. Tetapi kebanyakan kita kadang-kadang tak panjang pun 2 harakat. Ataupun terlebih 2 harakat. Tapi yang ramainya tak, dia baca tak dengung. Contoh, Suratul Baqarah ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Okey, ramai yang baca dia akan terlepas pandang, dia akan jalan terus. Innal ladzi, tertinggal satu. Innal ladzi, patutnya kena panjang 2 harakat. Ramai orang dia careless dekat situ. Jadi dia baca pendek dekat situ. Sepatutnya kena panjang lah 2 harakat. Jadi itulah nak kata belajar Al-Quran ni, jangan risau. Kita tidak menyusahkan. Kan kita ambil mana yang termampu oleh orang yang mahu belajar tersebut. Yang penting kena ada usaha, kena ada minat, insya-Allah benda tu akan jadi. Mesti boleh punya, insya-Allah, Pak. Siapa yang dengar kata-kata Ustaz Husaini yang ni memang bersemangat. Saya ingat memang mereka yang mungkin termasuklah saya kan, kita semua ni pun memang kena perbaiki diri daripada hari ke hari. Maknanya dari segi bacaan pun, mungkin bacaan yang kita baca hari ni adalah sama seperti mana yang kita belajar waktu tadika dulu ataupun sekolah rendah. Betul. Jadi tak ada peningkatan kan? Betul. Sebab kita tengok yang kita belajar di tadika dahulu tu, kita belajar tu macam okey lah tadika kita belajar, tapi bila masuk dah besar ni, kenapa macam ni je bacaan aku kan? Dia macam sama je bacaan tu. Tidak kata salah, tidak, tapi tidak meningkat daripada semasa ke semasa. Yang tu sebab tu kita kena rajin untuk bertalaki Al-Quran. Cari guru-guru. Sekarang ni musim-musim pandemik ni online, tak ada masalah, jalan je. Janji jalan. Betul, banyak kelas kan, banyak macam-macam kelas ada orang buat. Ada saudara kita, saudara Ipin dalam FB, dia sebut alhamdulillah dah ramai orang minat nak bertaranum sekarang. Mungkin asbab program My Quran Time. Betul. Macam mana pendapat Ustaz Husaini? Macam mana? Sekarang ni memang makin ramai ke orang minat bertaranum ni? Betul bang, saya setujulah dengan kata-kata Ipin. Ipin, saudara Ipin. Saudara Ipin kita tu. Nama glamour kan. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, saya tengok bang, Quran Time ni, dia ada peminat dia yang tersendiri. Dan peminat dia ramai. Peminat dia tu adalah golongan-golongan atasan. Bukan golongan bangsawan. Maksudnya golongan umur yang ke atas. 30 tahun ke atas. Bukanlah kata yang muda-muda tak minat, tidak. Tapi ramai yang minatnya tu adalah golongan-golongan makcik, yang dah bersara, sebab dia orang tak ada buat apa kat rumah. Jadi ketika itulah masa untuk diluangkan bersama Al-Quran. Dan alhamdulillah yang dijemput ke panel-panel My Quran Time pun bukan calang-calang. Contohnya Ustaz Fazrul, orang kata moderator yang sangat baik, sangat bagus. Saya pernah bekerjasama dengan beliau lah, macam-macam dalam wacana Al-Quran dekat Sinar Live, wacana Al-Quran kan. Jadi yang dijemput qari Ustaz Star, Ustaz Tir yang membacakan dengan penuh orang kata penghayatan dengan taranumnya. Jadi secara tak langsung makcik-makcik yang menengok ni dia suka. Allah sedapnya Ustaz syahdunya. Gitu kan.
Jadi sebenarnya alhamdulillah satu pendekatan yang sangat baik ya, di samping mentadabbur Al-Quran itu dalam kehidupan seharian kita, ya, dia lebih menarik minat untuk orang ramai untuk belajar Al-Quran khususnya. Itulah sedikit sebanyak bang Saya pun pernah jadi juga. Tadi Ustaz ada sebut kan, dua kelemahan kita lah kebiasaannya pada mat dan juga gunah tadi. Kalau maknanya kalau kita ikut betul-betul dari segi tajwidnya, bacaan ikut hukum mat yang betul, bila dengung pun dengung yang betul. Sebenarnya bacaan Quran ni dia slow and steady lah. Bukan maksudnya nak kena dibaca cepat. Betul tak? Betul. Atau yang dipanggil tartil kalau tak silap saya. Baik. Okey, baik. Saya tahu tu. Abang, saya faham maksud dia tu. Ya, mungkin ialah maksudnya tu untuk orang yang baru belajar ataupun orang yang dah lama belajar tentang Al-Quran ni ataupun bacaan Al-Quran. Ya. Kita seperti mana yang disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah kamu Al-Quran itu secara tartil. Tartil ni apa? Ya, bacaan tartil, bacaan yang secara tenang, di samping menjaga setiap huruf, makhraj huruf yang keluar daripada mulut kita, menjaga hak dan mustahaknya, ya, supaya tidak berlaku apa-apa kesalahan di situ. Sebab itu disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membaca secara tartil, secara perlahan, tidak terlampau perlahan dan tidak terlampau laju. Itulah dia tartil. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dia satu-satu. Faham? Maknanya sebutir-sebutir dia keluar daripada mulut kita tu. Itulah yang dinamakan tartil. Tapi ada pun orang yang belajar, Ustaz boleh ke kalau nak baca laju? Kan? Betul. Dia macam, oi aku dah confident ni, aku nak baca laju sikit lah. Boleh tak boleh? Boleh. Sebab itu dalam Al-Quran, dalam kitab Al-Quran banyak sudah diterangkan tentang martabati qiraatul Quran, martabat bacaan Al-Quran ni. Ya. Dia ataupun marhalatul qiraatul Quran, ya. Ada 4 kaedah bacaan Al-Quran ini, ataupun dalam erti kata mudahnya kita panggil dia sebagai tempo bacaan, kelajuan bacaan, ya. Yang pertamanya adalah tahqiq. Tahqiq ini adalah bacaan yang paling lambat sesuai untuk orang yang baru nak belajar Al-Quran. Itu tahqiq, ya. Yang merangkak-rangkak lagi, kita tunjuk satu persatu. Ulang balik. Itu kita baca, kita panggil dia sebagai bacaan tahqiq. Yang kedua ni yang disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara tartil. Ya, bacaan secara tartil. Tartil ni bacaan yang saya tunjukkan sebentar tadi, surah Al-Kafirun sebentar tadilah. Dan yang ketiga, ketiga ni dinamakan sebagai tadwir. Tadwir ni adalah bacaan laju sedikit daripada tartil. Sesuai digunakan dalam solat imam kan? Solat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Itu secara tadwir. Ya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah secara hadar. Inilah yang kata bacaan untuk tempo yang laju. Tapi laju bukan sebarang laju. Laju itu di samping menjaga keaslian, tajwid, makhraj huruf, sifat huruf, hak dan mustahaknya, perlu dijaga kesemuanya walaupun kita membaca secara hadar. Inilah 4 ni, tempo dia nama dia hadar, paling laju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia laju situ. Tapi setiap huruf tu kita kena jaga dia punya hukum-hukum tajwid dia. Gunah kena cukup. Ya.
Jadi tak ada masalah kita nak baca secara hadar ataupun laju. Wallahu alam. Sikitlah tu ya. Bila Ustaz, bila kita belajar tajwid, jadi kita mengenal lah hukum-hukum tajwid tu. Dan kemudian ada pula satu lagi yang maknanya sifat huruf tadi yang disebut makhraj ya. Makhraj sifat huruf. Sifat huruf tu dibelajar sebelum belajar tajwid ke ataupun di dalam ilmu tajwid juga? Sifat huruf ada di dalam ilmu tajwid. Sifat huruf ini ada di dalam ilmu tajwid. Bahkan ada beberapa imam dalam pengarang dia mengatakan hukum tajwid ini kita memperbetulkan bacaan Al-Quran, sifat-sifat huruf. Itu yang dikata, sifat-sifat itu termasuk dalam makna tajwid. Jadi kita nak tahu juga makna-makna katanya dalam Al-Quran tersebut. Kita tahu setiap sifat huruf, sifat-sifat huruf, makhraj huruf. Makhraj ni tempat keluar huruf. Contoh, huruf nun. Nun tempat keluar huruf dia kat mana? Khayshum, hidung. Nun. Cuba tekan hidung kita. Boleh tak sebut nun? Nun. Tak boleh. Mesti dia kena lalu kat hidung ni. Itu sebab kita panggil dia tempat makhraj dia keluar daripada khayshum. Ain. Makhraj dia keluar daripada pangkal kita punya kerongkong ni. Dia menyandar dekat kita punya tengkuk. Bukan khayshum, ain. Ain. Salah. Ain di sini. Dan itu termasuk semua sekali dalam sifat huruf. Ya. Contoh sifat dia, sifat ni berbeza dia daripada makhraj adalah contoh huruf ni apa ni, huruf zal. Zal yang mati kan? Contoh zal yang mati. Wa idh akhadna mitha. Kan? Zal yang mati boleh kita baca wa idh akhadna, tak ada masalah. Tetapi kita kena tahu juga sifat huruf zal ini dia adalah di antara huruf lupa dah. Syiddah dan rokhawah. Antara syiddah dan rokhawah. Syiddah ini tertahan, rokhawah ini terlepas. Dia berada di tengah-tengah iaitu tawassut. Tawassut ni sederhana. Makna kata boleh kita bawa dia dengan kaedah wa idh akhadna meleret sikit. Tapi jangan banyak sangat. Wa idh akhadna jangan banyak sangat. Sebab dia berada di tengah-tengah tawassut ataupun bayyinah. Wa idh akhadna tak ada masalah yang tu. Itu sifat dia pula bang. Ini yang kalau kata waktu kita bergantung pada belajar waktu sekolah rendah ataupun tadika saja. Mungkin kita tak bincang pasal makhraj ni. Ya betul. Jadi bacaan kita umumnya kalau kita tengok pun kadang-kadang kalau dekat kampung-kampung pun kan imam-imam pun dengan bacaan yang cara lama. Maknanya mungkin kita yang mungkin ada yang belajar makhraj dia kata ni makhraj ni salah ni ataupun kurang tepat kan. Jadi kita tengok kat situ, kalau nak kata kita tak boleh salahkan jugalah imam-imam ni sebab dia berada dalam kawasan dia. Jadi maksud dia mungkin bacaannya tu betul tapi tidak sebetul-betulnya. Boleh diterima. Tetapi perlu diperbaiki lagi. Tetapi kita kena tengok kawasan setempatnya juga. Lainlah pula kalau kita mengaji keliling kita tu semua guru-guru Quran. Tak bolehlah kita baca macam Pak Lebay tadi tu yang baca lebih kurangnya. Tak boleh. Bila kita mengaji dengan sekelilingnya ahli-ahli dia, itu kena betul sikit dia punya sifat dia, makhraj dia. Itulah kita tengok keadaan sekeliling kita juga bang. Ya. Tapi kalau sampai salah bacaan itu, tu tak boleh lah. Betul. Sehingga mengubah makna pula kan. Betul. Ada seorang ni Ustaz. Ni anak murid ni. Rin Rajawali. Saya salah seorang pelajar Ustaz Usaini. Seminggu sekali jumpa Ustaz. Halang-halang ni. Maknanya kita baru dapat tahu ni. Ustaz ada buat kelas Ustaz. Online ke? Betul. Rin Rajawali ni mungkin dalam Facebook kita bila berdepan ni lain pula nama kan.
Nama Facebook, Ya. nama ni, nama manja. Baik. Saya ada juga buat kelas. Cumanya kelas tu lebih kepada kelas Taranum. Cumanya sekarang ni ada buka kelas untuk kelas talaqi Al-Quran bulan 3 nanti. Maknanya kelas Kelas yang talaqi ini Al-Quran. Ustaz Mana jap? Yang ni Kelas betul. talaqi Al-Quran. Ya betul. Tapi yang ni dah penuh. Oh, dah penuh dah Ustaz? Dia ada satu poster lagi. Okey. Satu poster lagi ni kelas untuk dewasa saja. Hari Sabtu pagi, jam 9 pagi. Saya lupa nak bagi poster tu kat Abang Suhail. Okey, Sabtu pagi Saya tak sangka Abang Suhail paparkan kat sini. Tak apa, nanti kita paparkan lagi, nanti kita iklankan dalam page saya ni. Rin Raja Wali tu namanya Nasirin. Oh, kan Nasirin. Ya, kenal. Allahu Akbar. Dia pun mengaji talaki juga dengan saya. Kan? Okey. Jadi kelas yang talaki yang tadi tu dah habis tu. Yang kelas yang akan berlangsung daripada Mac sampai November tadi tu dah habis dah, penuh dah. Tu dah penuh. Maksud jadi kita ada satu lagi kelas. Yes, kita ada kelas yang sama, cuma waktu yang berbeza. Oh, tambahan waktu satu lagi. Tambahan waktu hari Sabtu jam 9 pagi insya-Allah. Kanak-kanak pun ada hari Jumaat insya-Allah, Jumaat malam. Okey. Jadi kepada siapa yang berminat tu, boleh nanti PM pada dalam page saya ni, sebab kita boleh hubungkan kepada Ustaz Usaini lah. Ya, okey, baik Ustaz, kita sambung lagi Ustaz. Cerita tadi bila kata kita nak belajar betul, kita kena faham tajwid. Dekat situ adalah situ sifat-sifat huruf dan sebagainya, termasuklah tadi makhraj kan? Ya, betul. Jadi selepas daripada katakan kita dah boleh lah, bukan kata kita dah power, maksudnya kita dah boleh. Dah boleh dah, barulah kita boleh masuk kepada taranum, macam tu ke? Ya, itu boleh. Maksudnya kalau kita dah, orang kata tidaklah semestinya nak sekadar kita dah faham secara basicnya tu kita dah boleh baca, tidak tersangkut-sangkut. Maksudnya kita mengaji tu tidaklah secara teruk nau kesalahannya bila mengaji biasa. Macam tu lah senang. Dah macam orang Melaka dia, teruk nau ni. Maknanya kalau dah okey bacaan sikit, baru kita boleh masuk kelas taranum. Tapi kelas taranum pun saya kadang-kadang ambil surah yang mudah-mudah je bang. Ambil surah yang orang kata ayat-ayat lazim. Sebab orang yang baru nak belajar kan, kita tak boleh ambil surah yang panjang-panjang, yang susah-susah. Cerita pasal surah panjang ni, mungkin juga lah surah pendek pun, orang akan sebut taranum ni dia berkait dengan nafas yang panjang. Betul tak fakta ke ataupun okta? Fakta ke atau okta Ya. Okey. Baik, untuk bertaranum ni tidak memerlukan nafas yang panjang, tapi kalau ada nafas yang panjang lagi baik. Betul tak? Okey. Jadinya kalau kita memerlukan untuk belajar taranum ni, sebenarnya sangat seronok. Saya ceritakan, seronok betul sebab pengalaman saya mengajar taranum, makcik-makcik berumur 50 tahun ke atas. Ini pada zaman sebelum PKP lah, sebelum COVID-19 ni bang. Ya. Saya mengajar taranum ketika tu first time saya datang. Saya ingat lagi di Hulu Langat. Saya kan, okey. Lepas tu makcik tu belum mula, auzubillah lagi. Makcik tu kata, Ustaz boleh ke ni? Makcik dah tua. Tu saya cakap lah, cuba dulu. Kita tak cuba tak tahu. Alhamdulillah sekarang ni dah masuk 2 tahun dah. Cuma terberhenti je sebab PKP ni. 2 tahun ni Masya Allah. Dia yang paling semangat. Ada makcik tu kan. Dia paling semangat lagi. Saya nak baca dulu. Sebab dia dah dapat benda tu. Maknanya kalau nafas kita pendek pun tak ada masalah lah. Nafas kita pendek tak ada masalah. Kita boleh belajar dalam ketika mana kelas tu. Saya akan ajar teknik-teknik dia macam mana kita nak panjangkan nafas. Mungkin saya boleh tunjuk sikit bang nak panjang nafas. Macam mana tu? Kita nak panjangkan nafas ni, ini sedikit ilmu yang saya belajar ataupun pengalaman saya sendirilah. Ya. Dalam kita nak memanjangkan nafas ini, perlu kita perhatikan keadaan ataupun posture badan kita. Kedudukan badan kita. Badan kita tak boleh membongkok macam tu. Kita kena, posture badan kita kena tegak.
Kemudian bila kita tarik nafas, tahan dulu dengan perut. Kita kena keraskan perut dahulu. Ya. Tarik nafas, tahan sekejap baru kita lepaskan bacaan tu. Contoh. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah. Ya. Yang itu dia termasuk dengan pitching tu termasuk dalam ini sekali ke? Okey, pitching tu bergantung kepada nafas kita. Ya. Sebab itu teknik tu sangat penting. Kalau tak betul teknik tu, kita punya nafas ni dia ganggu, seterusnya pitching kita tu akan goyang. Ya. So kita nak tarik nafas tu, kita kena kaedah dia tu posture badan kena tegak. Bila kita tarik nafas, tahan dulu dengan perut, keraskan, baru kita lepaskan. Kita tak banyak pakai suara yang tinggi, kita jangan pakai suara tekak. Itu dalam konsep taranum dalam konsep taranum kita tak boleh pakai suara tekak semata-mata. Sebab suara kita ni suara Asia dia tak banyak. Kita bukan macam suara orang Mesir, suara orang Arab. Suara banyak, dia jenis lepas gitu je. Orang Iran kalau tuan-tuan dengar sendiri buka YouTube tengok Qori Iran. Dia lepas gitu buka je. Wama! Dia buka itu je. Jadi kita ni orang Asia. Asia ni tak banyak suara. Jadi dia kena teknik kepit tu, kena penting. Dia ada juga maknanya orang-orang negara yang lain-lain dia lain maknanya kita punya fitrah kita macam tu. Dia bukan fitrah. Adakah fitrah sebab orang Asia macam ni lah, Asia memang tak boleh suara lepas ni. Ya, tak, maksud saya tu maksudnya kebanyakan orang kita lah Malaysia kan. Suara tak banyak. Tapi memang betul pun. Qori ni suara dia semua jenis tak banyak. Ada yang banyak pun tak boleh kira lah, boleh kira. Ya. Cuma kelebihan Qori Malaysia ni dia pandai mengatur susun lagu tu. Cantik bagi cantik. Berbanding dengan negara jiran kita di Indonesia, suara dia jenis banyak. Nafas pun panjang. Kan? Itu pun kita boleh ambil sikit teknik sikit lah. Kan? Tak tahulah macam mana apa dia orang makan pun kita tak tahulah kan. Tapi itulah sedikit orang kata hemat saya yang melihat dari segi dari kacamata qurra sendirilah. Ya. Dari segi makhraj macam makhraj dan juga taranum ni kan. Macam contoh kita ambil makhraj dulu kan, contoh kan. Bila makhraj ni dia adalah sebutan yang tepat mengikut lidah Arab lah orang kata. Tapi kita orang Melayu ni, lidah kita ni boleh ke jadi macam makhraj yang betul ni? Okey, betul juga tu. Soalan tu orang banyak orang kata susah ni nak kan. Nak za kan macam susah ni. Okey. Dia ada cara dia yang terlebih cara dia untuk kita dapatkan sebutan yang Arab ni. Saya cerita pun sebab saya pun tak adalah macam Arab sangat. Macam orang Senawang juga kalau mengaji pun kan. Jadi bila kita nak mengaji tu Allah. Sekejap Okey. Bila kita mengaji melatihkan kita punya sebutan suara tu banyak kali. Memang itu kaedah dia kena latihan, buat latihan. Dengar Qori Arab, sebutan dia, saya boleh sarankan tuan-tuan dan puan-puan, boleh tengok di YouTube Sheikh Khalil Al-Khusari. Sheikh Khalil Al-Khusari ni merupakan seorang qari di Mesir yang diiktiraf bacaan dia seluruh dunia. Secara bacaan secara biasalah, murattal ni kita panggil. Dengar cara sebutan dia. Kan? Kita nak mendapat tu so kan? Huruf apa lagi? Bo. Kadang-kadang kita sebut do. Bunyi tak bunyi Arab pun. Bunyi ni cekodok. Jadi sebutan tu sebab apa saya bercakap ni, ada je orang Melayu
yang sebutan dia Arab. Boleh je. Boleh. Kalau cuba nanti kalau ada masa nanti boleh tengok YouTube Ustaz Bari. Ustaz apa? Bari. Bari, Ustaz Bari. Dia ni, beliau ni seorang guru Quran di Kelantan. Tengok cara sebutan dia, Masya Allah. Bunyi Arab, sebutir-sebutir keluar Arab. Kan? Keluar Arab. Jadi makna kata demo pun pakai wudu juga. Kau wudu juga. Pakai wudu. Macam mana bila keluarnya Quran tu, sebutan tu dia jadi Arab. Kata Masya Allah, pure lah Arabnya tu kan. Orang Melayu. Kena makan wudu dulu. Makan wudu dulu. Kena makan wudu. Kalau Negeri Sembilan kena makan apa? Maman dulu kot. Apa maman tu apa tu? Oh, maman tak tahu? Tak tahu saya. Maman tu sejenis ulam di Gemencir. Dia famous di Gemencir tu. Zaman saya jadi mahat dululah, memang selalu makan maman tu. Oh, itu yang boleh suara sedap tu. Saja je. Boleh sikit pun. Ada soalan lagi. Aizat Hamizan. Assalamualaikum. Ustaz, pada zaman sekarang kan ada yang menggunakan Quran pen. Sentuh pada kertas dan pen tersebut keluarkan bacaan. Faham? Pada masa yang sama, seorang itu tidak dapat bertalaki dengan guru akibat wabak pandemik contohnya lah. Jadi dia belajar guna Quran pen tu. Bagaimana pendapat Ustaz gunakan pen tersebut? Boleh tak kita ikut bacaan dengan cara macam tu? Pembelajaran, dia berguru digital lah. Guru tu melalui pen tu. Faham. Baik. Okey, Allah maghfir lana dhunubana. InsyaAllah kita tengok. Kalau yang, ni memang ada jugalah. Ya. Berkenaan dengan ni, saya sarankan ini saranan saya. Kita nak gunakan pen Al-Quran itu sebagai rujukan, tak ada masalah. Sebagai rujukan, tak ada masalah. Tetapi kita kena mengikut apa yang telah disarankan oleh Nabi SAW, apa yang telah dilaksanakan oleh Nabi ketika mana menerima ilmu Al-Quran itu sendiri face to face dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Perlu bertalaqi depan-depan. Jumpa depan-depan, mengambil setiap butir huruf yang keluar daripada guru kita itu, kita cuba guru tengok, guru betulkan. Itu cara yang terbaik. Talaqi yang terbaik. Ya, ada pun yang pen Quran digital dan sebagainya, boleh kita nak gunakan, tetapi sebagai rujukan. Kita tak tahu. Kadang-kadang kita baca, kita ikut guru Quran, pen guru tu kan, pen Quran tu kita baca. Kita tak tahu kita betul ataupun salah. Orang tu bukan nak betulkan kita, dia tahu dia baca je lah, betul tak? Betul. Kita mungkin macam perasan sendirilah. Orang Syekh tu sebut bo. Kita pun sebut bo. Tapi betul ke tidak? Siapa nak memperbetulkan kita? Guru talaqi itu yang memperbetulkan kita. Sebab itulah penting untuk kita berjumpa, bertalaqi, mengambil setiap butir-butir huruf yang keluar daripada guru yang mutqin. Wallahu a'lam. Soalan yang baik, saya suka soalan tu. Itu yang kebanyakan kita yang pergi buat umrah ataupun buat haji kan, dekat ada halaqah-halaqah Quran yang dia nak menyemak bacaan Al-Fatihah tu. Ya betul. Yang tu sekarang ni dah makin ramai lah kita orang-orang di Malaysia yang akan duduk situ nak betulkan bacaan Al-Fatihah. Itu bacaan wajib dalam solat kita kan. Ya. Jadi sekarang dah tak dapat nak pergi buat masa. Betul. Betul. Di Madinah tu banyak tu bang. Ya betul kan. Dia punya halaqah-halaqah tu. Halaqah tu kan setiap tiang tu mesti ada halaqah, guru Quran, tafsir. Banyaklah kelas pengajian dekat situ. Boleh kita ambil semua dekat situ, insya-Allah. Pendek kata, kita kena berguru lah. Bukan sekadar untuk kita belajar mencontohi apa yang diajar tu, tapi nak diperbetulkan. Itu lebih penting kan. Jadi kita nak tengok maknanya bacaan kita tu salah ke ataupun kurang tepat, yang itu ustaz boleh ataupun guru tu boleh betulkan daripada kesalahan yang ada pada kita lah bila kita sebut. Ustaz-ustaz ni bagaimana macam ada masalah talian dekat sana. Oh, nampaknya ada sikit masalah. Jadi apa yang kita dapat sementara kita menunggu ustaz-ustaz ni talian pulih balik, sementara itu apa yang kita dapat tadi, bila kita nak memperbetulkan ataupun membaca Al-Quran dengan betul tu,
kita jangan maknanya jangan malu untuk belajar. Kalau kita dulu dah pernah belajar zaman sekolah, sekarang ni kita perbaikilah dari semasa ke semasa dengan kita mencari guru. Sama ada kita belajar secara online ataupun kita secara berdepan, itu lebih baik supaya ada yang memperbetulkan bacaan kita. Mungkin dalam bacaan kita dari segi makhrajnya, yang kata sifat huruf tu kurang tepat, kita boleh perbaiki. Dari segi tajwidnya tadi, yang Ustaz Husaini sebut tadi, dua masalah biasa yang terjadi pada kita, orang-orang masyarakat kita adalah pada hukum mat dan juga gunnah atau dengung tu. Mat itu tidak cukup dia punya panjang, kan? Gunnah tu juga yang perlu dibaca dengan 2 harakat pun kita tak baca dengung dengan 2 harakat. Jadi yang itu antara perkara yang saya ingat penting untuk kita ambil tahu. Dan saya nak bersama lagi dengan Ustaz Husaini ni, sebab kita tak habis lagi bertanya tentang beberapa perkara lagi. Dan saya harap Ustaz Husaini dapat masuk balik lah. Dapat masuk balik kerana ada masalah talian. Kepada semua yang sedang menonton ni, tolong tunggu sekejap. Ustaz Husaini akan ada bersama dengan kita semula lah. Jadi sementara itu, kepada siapa yang ada soalan, silakan boleh bertanya apa-apa soalan. Sambil-sambil itu tulis pada dalam ruang komen. Dan bersama dengan kita, Ustaz Husaini juga ada, saya nak kongsikan salah satu daripada produk yang cukup menarik bagi kita yang inginkan untuk dapatkan pendrive 38 surah dengan 7 jenis taranum dibacakan oleh 5 qari yang terkenal, qari tempatan kita yang telah pun berjaya di peringkat antarabangsa. Ini boleh tuan-tuan perempuan kalau nak dapatkan boleh PM kepada saya dalam page Muhammad Suhail ini. Kerana ini dijual dengan harga 148 kalau tak silap saya, dan bolehlah PM saja, nanti kita akan saya akan hubungkan kepada siapa yang menjualnya, iaitu Ustaz Husaini sendiri. Dan di sini ada audio taranum, jadi boleh dengar sambil-sambil kita memandu ataupun kita mendengar melalui laptop. Jadi sekarang saya tengok Ustaz Husaini cuba untuk masuk, tapi nampaknya mungkin ada sedikit masalah. Dan kita ada beberapa soalan lagi, beberapa soalan yang mungkin perlukan jawapan ataupun pandangan daripada Ustaz Husaini. Okey, Ustaz dapat masuk balik, Ustaz. Dah terputus kita tadi. Bateri habis. Okey, bateri habis. Tak apa, kita pun kita nak menjawab lah beberapa soalan. Ada soalan daripada saudara Ipin lagi. Apa hukum menjadikan ayat Al-Quran bacaan imam-imam sebagai ringtone handphone? Ustaz dapat dengar ke, Ustaz? Oh, nampaknya saya ingat ada masalah lagi. Kalau Ustaz sempat, kita akan cuba mendapatkan jawapan daripada Ustaz. Dan kalau tidak, mungkin saya akan paparkan dalam laman saya ni jawapan secara bertulis lah. Jadi tak apa, saya ingat mungkin lah. Betul, saudara rumah ni ujian lah. Ujian betul. Kita sedang bincang hal yang penting tentang membaca Al-Quran dengan betul. Sebab kita nakkan bacaan kita dari hari ke hari seperti mana kita lah. Dari segi pendapatan kita pun makin lama kita inginkan lebih banyak. Maksudnya lebih tinggi lagi lah. Dari segi jawatan pun kita nak begitu. Dari segi harta pun begitu kan. Rumah, kereta dan sebagainya. Takkanlah untuk kita membaca Al-Quran ni kita hendak ketepikan ataupun kesampingkan. Dari segi ilmu, membaca Al-Quran dengan betul itu bukan sekadar apa yang kita belajar zaman kita sekolah rendah ataupun zaman tadika. Dan kepada mereka yang mungkin masih lagi belum tahu untuk mengaji, pun tidak ada istilah malu ataupun sudah terlambat. Jadi inilah waktunya, terutama sewaktu kita dalam PKP, untuk kita memperbaiki bacaan kita sebab kita ada banyak masa berada di rumah. Jadi inilah masa-masanya yang insya-Allah saya ingat pada tuan-tuan dan puan-puan, kita ambillah, rebutlah peluang yang di dalam ujian yang kita hadapi hari ini, COVID dengan MCO yang berterusan ini, mungkin di situ juga adalah kesempatan yang ada untuk kita memperbaiki bacaan kita. Jadi saya ingat Ustaz mungkin tidak dapat masuk lagi. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan terima kasih kerana bersama dengan
saya dalam sesi sembang petang, yang mana sesi ini kita akan adakan setiap 2 minggu, diselang-selikan dengan sesi bual bahasa yang kita akan insyaAllah pada minggu hadapan. Tetamu undangan kita adalah seorang tetamu yang saya cukup segani, seorang orang lama lah orang kata, dari Pulau Kokos yang akan bercakap bahasa Melayu dengan kita, berkongsi tentang budaya dan juga berkongsi tentang bahasa mereka dan apa sajalah tuan-tuan perempuan jika berminat untuk mendengar dan juga bertanya soalan, berkongsi pandangan sebagainya, silakan kita bertemu lagi nanti pada hari Khamis pukul 3 petang bersama dengan tetamu kita. Jadi kepada siapa yang berminat untuk ikuti kelas bacaan Al-Quran Ustaz Usaini tadi, ataupun membeli pen drive yang 38 surah audio Taranum tu, sila PM page saya ni dan teruskan dengan dia akan ajarkanlah bagaimana untuk kita dapatkan kedua-duanya. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak atas fokus dan juga masa yang diluangkan, dan kita bertemu lagi dalam siri-siri yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.